Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah anak pelajar, kita sambung lagi berkaitan dengan ilmu arud dan qafiah. Dan untuk sesi kali ini saya akan membicarakan bahar-bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Yang mana kita semua tahu bahar-bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Untuk sukatan, kita ada 6 bahar kesemuanya. Dan kita telah membicarakan satu bahar daripadanya, iaitu bahar kamil. Dan insyaAllah untuk sesi pada kali ini, saya akan sambung dengan bahar-bahar yang seterusnya. Dan kita mulakan dengan bahar al-wafir. Okay? Bahar al-wafir. Jadi, perkara yang pertama, bila kita membicarakan tentang bahar, anak-anak pelajar nak kena ingat taf'ilah. Baik, taf'ilah. Jadi untuk bahar wafir, taf'ilahnya ialah mufa'alatun. Mufa'alatun. Kemudian perkara yang kedua, bila kita temui taf'ilah, ingat di dalam taf'ilah kita ada maqati' sautiyah. Jadi di sini kita ada mufa. Mufa adalah watdun majmu'. Ala sababun saqilun. Tun adalah sababun khafifun. Maknanya di dalam taf'ilah mufa'alatun, kita ada watat majmu', sabab sakil dan sabab khafif. Ini perkara yang pertama, anak-anak pelajar mesti menguasai, nak kena ingat maksudnya bila kita membicarakan sesuatu bahar. Yang pertama, dia punya taf'ilah dan gabungan taf'ilah tersebut di segi maqati' sautiyah. Kemudian perkara yang kedua, boleh lihat di bawah ni. Yusta'malu bahrul wafir taman wa majzu'an. Untuk pengetahuan katanya, bahar wafir diguna tam dan juga diguna majzu'. Artinya kita nak kena ingat macam manakah wazan bahar wafir yang dikatakan tam dan wazan bahar wafir yang dikatakan majzu'. Baik, cuba lihat di bawah. Awalan al-wafirut tam, ini wazan untuk bahar wafir tam. Wazannya ialah mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Yakni dia punya taf'ilah istaufa, lengkap kesemuanya 6 taf'ilah. Maka dikala ni bahar wafir tersebut dinamakan bahar wafir tam. Ni di segi wazan. Sanian, yang kedua, bahar wafir al-majzu', diguna juga wafir majzu'. Macam mana majzu'? Majzu' dibuang satu taf'ilah daripada syatrul awal, daripada 3 tinggal 4, tinggal 2. Dan dibuang salah satu daripada taf'ilah di syatrul sani, juga daripada 3 tinggal 2. Artinya dekat bahar wafil majzu' kita hanya ada mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Jadi anak-anak pelajar cuba ingatlah. Yang pertama, taf'ilah bahar wafir. Yang kedua, maqati' sautiyah yang ada pada taf'ilah tersebut. Yang kedua penggunaan bahar wafir. Ianya digunakan tam dan ianya juga digunakan majzu'. Macam mana wazan jika dia tam dan macam mana wazan jika dia majzu'. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang seterusnya, ini anak-anak pelajar boleh rujuk kepada buku teks. Okey, sila rujuk kepada buku teks. Dia kata dekat bahar wafir, taf'ilahnya mufa'alatun, ada zihaf, ada illah yang boleh merusakkan mufa'alatun. Maksudnya apa maksud merusakkan mufa'alatun? Maksudnya dekat mufa'alatun akan berubah bila kena zihaf. Jadi lihatlah, zihaf yang ada di sini, ada dipanggil asbu, ada dipanggil aklu, ada dipanggil naksu. Untuk illah ada satu saja, iaitu al-qadfu. Jadi anak-anak pelajar nak kena hafal benda ni. Al-asbu ni apa benda? Al-aklu ni apa?
Kan an-naqsu ni apa, begitu juga dengan al-qadfu. Dan bila benda-benda ini kena kepada mufa'alatun, maka mufa'alatun akan berubah berdasarkan zihaf yang melakukannya. Kalau al-asbu, katanya apa? Taskin khamis mutaharrik. Maksudnya mufa'alatun akan jadi mufa'altun. Daripada mufa'ala, ala lam yang berbaris, jadi mati. Kalau aklu hazaf khamis mutaharrik, gugurkan huruf kelima. Mufa'alatun, maru huruf kelima, huruf kelimanya ialah lam. Dia kata gugurkan, maka dia akan jadi mufa'atun. Begitulah anak-anak pelajar boleh lihat benda ni. Kita telah membicarakan tentang perkara ini secara panjang lebar masa kita membicarakan asas-asas ilmu arud dan qafiah, khususnya dalam bab zihah dan illah. Cuma di sini saya nak ceritakan bahawa bila kita mempelajari bahar wafir, dan tak kira lah mana-mana bahar sekalipun, cuba lihat benda ni. Sebelum masuk bahar, benda ni akan dipaparkan. Ertinya, inilah benda-benda yang akan menimpa taf'ilah mufa'alatun. Cuma, dia nak timpa ke semuanya ke? Maksudnya berlaku semua benda ni ke? Maksudnya dekat dorok kan? Dekat dorok dia ke? Dekat aruk dia ke? Dekat hasyu dia ke? Inilah benda yang kemungkinan berlaku. Baik. Jadi kena hafal istilah-istilah ni. Saya tunjuk ni untuk anak-anak pelajar jangan ketinggalan untuk kita hafal benda ni. Sebab bila dia membicarakan bahar wafid, istilah ini boleh dikemukakan dalam soalan. Maksudnya apa dia al-asbu, apa dia aklu, apa dia naqsu, apa dia al-qadfu. Jadi anak pelajar kena ingat takrif dan tahu dia punya perubahan. Baik, kemudian yang seterusnya. Yang kesunya bahar wafir at-tam, bahar wafir tam, wazannya ialah mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Katanya lahu untuk bahar wafir tam arudun wahidun. Dekat sini kita akan temui satu rupa, satu bentuk, satu proses, satu perubahan sahaja. Apa dia? Maktufatun. Namanya maktufah. Walaha, dan bila sini berubah jadi maktufah, walaha darbun wahidun, kita akan temui dekat darab dekat sini pun satu juga. Maksudnya bahar wafid tam ada satu je dia punya arud, namanya maktufatun, dan darabnya juga ada satu, namanya maktufun. Jadi anak-anak pelajar sila hafal apa dia al-qadfu, maktufah ataupun maktuf, asalnya ialah al-qadfu. Apa dia al-qadfu? Ijtima'un bainal hazfi. Berlaku dua benda. Berlaku dua benda. Maksudnya dekat mufa'alatun terhimpun dua benda. Apa dia benda tu? Yang pertama al-hazfu. Apa dia al-hazfu? Hazaf sabab khafif. Maknanya tun dekat mufa'alatun akan hilang. Itu proses yang pertama. Bukan itu saja. Dia akan berlaku dua benda. Yang pertama al-hazfu, hazaf tun, hazaf sabab khafif. Wal asbu. Apa dia asbu? Taskin al-khamis mutaharrik. Huruf kelima dimatikan. Mana huruf kelima? Lam. Jadi tun digugurkan dan lam dimatikan. Maka mufa'alatun akan berubah. Ni tengok ni saya tulis kan. Mufa'alatun sarat. Mufa'alatun akan berubah dan menjadi mufa'al. Mufa'al. Cuma bila kita lihat dekat buku teks anak-anak pelajar, kalimah mufa'al susah nak baca wa tuhuwilat. Wa tuhuwilat ila fa'ulun. Dia ditukar kepada bacaan fa'ulun. Jadi mufa'al berubah jadi fa'ulun. Tidak menjadi masalah. Yang pentingnya fa di sini berbaris sama dengan mim, ain di sini berbaris sama dengan fa, waw di sini mati sama dengan alif, lam di sini berbaris sama dengan ain, dan nun di sini mati sama dengan lam. Jadi hak ni jangan keliru. Maksudnya nak guna mufa'al pun boleh, nak guna fa'ulun pun boleh. Sebab kedua-duanya adalah
proses yang telah berlaku kita panggil al-qadfu. Dan dua-dua kalimah ni sebenarnya asal daripada mufa'alatun. Baik, jadi ni yang pertama. Kita tengoklah contoh. Kan? Contoh satu bait syair yang diberikan. Syairnya berbunyi walam arafi uyubin nasi syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Saya baca sekerak-sekerak dah tu. Dan di dalam kotak ni anak-anak pelajar, baris yang pertama kita namakan kitabah arudiyah. Baris yang kedua kita namakan rumus taktik, simbol taktik harakat sakanat. Simbol ni menunjukkan berbaris dan menunjukkan mati. Kita panggil simbol harakat sakanat. Dan yang merah ni anak-anak pelajar kita panggil taf'ilah yang sesuai dengan potongan-potongan yang telah kita kerak-kerak ni. Dan yang terakhir sini, kolom ni dipanggil hasyu, kolom ni juga dipanggil hasyu, kolom ini dipanggil arud. Mari belah ni, kolom ini dipanggil hasyu, kolom ni dipanggil hasyu, dan kolom yang terakhir dipanggil darab. Ni dah beberapa kali saya menceritakan, moga-moga ambil perhatianlah sikit. Jadi bila kita baca syair ni, kita baca sekerak-sekerak berdasarkan taf'ilah bahar wafir. Walam arafi. Simbolnya begini, mufa'alatun, uyubinna, uyubinna. Mufa'altun. Uyubinna, mufa'altun. Syishay'an, mufa'al. Kanaksil qa, mufa'altun. Dirina alat, mufa'alatun tamami mufa'al. Okey, dekat mufa'al kita boleh tukar kepada fa'ulun. Dekat mufa'al kita boleh tukar kepada fa'ulun. Jadi kolom ni tidak berlaku sebarang perubahan. Hasyu tidak berlaku sebarang perubahan, maka dipanggil salimah. Tengok di sini apa berlaku? Huruf kelima dimatikan. Maka kolom ni hasyu dipanggil maksubah. Kan? Maksubah. Tengok kolom ni apa dah berlaku? Kolom ni tidak ada tun dan huruf kelima dimatikan, nama dia maktufah, dan kolom ini adalah arud. Sama juga dengan belah ni. Kolom ni dinamakan hasyu, berlaku mati huruf kelima, namanya maksubah, dan kolom ni tidak berlaku sebarang perubahan, namanya salimah. Dan kolom ni adalah darab. Berlaku apa? Hazah sabak khafif dan matikan huruf kelima, kita panggil maktufun. Jadi ni contoh untuk anak-anak pelajar, hayati sikitlah. Dan di dalam peperiksaan biar kita boleh buat begini. Dia akan tanya beginilah. Mana arud, mana darab, macam mana kita nak tulis kitabah arudiyah, macam mana kita nak masukkan simbol, harakat as-sakanat, dan masukkan dia punya taf'ilat. Dan bila kita masukkan taf'ilat, dia salimah ke, tidak salimah ke, itu bergantung kepada perubahan. Baik, ni saja satu contoh untuk bahar wafir, atam, arud, maktufah, dan darabnya maktuf. Kemudian kita pergi kepada bahar wafir yang kedua, iaitu bahar wafir al-majzu. Yang pertama dia punya wazan. Wazannya ada 4 taf'ilah saja. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Katanya untuk bahar wafir majzu lahu arudun wahidatun. Arudnya ada satu juga, tapi namanya sahihatun. Artinya tidak berlaku perubahan di sini. Dekat arud tidak berlaku perubahan, maka dipanggil sahihatun. Walaha, dan untuk arud yang sahih ni darbani. Di sini kita akan temui dua bentuk darab. Yang pertama sahihun, seumpama dengan arud. Yang kedua maksubun. Apa itu maksub? Maksub diambil daripada kata dasarnya ialah al-asbu, iaitu taskin al-khamis al-mutaharrik, mematikan huruf kelima, yang mana huruf itu adalah huruf yang berbaris, yakni mufa'alatun sarat, telah berubah dan menjadi mufa'altun. Lam adalah huruf kelima, tadi dia berbaris, bila kena al-asbu ataupun apa yang dipanggil maksub, dia jadi mufa'altun. Mari kita tengok contoh. Di sini kita ada dua contoh. Yang pertama contoh arud sahih, darab sahih. Yang kedua contoh arud sahih, darab maksub. Boleh tengok dekat nota dan boleh tengok dekat buku teks. Okey, contoh yang pertama.
Al-arudu sahihatun. Kan arud sahih wad darbul awal, darab yang pertama sahih sama dengan arud juga. Syairnya berbunyi katabtu ilai. Kan katabtu ilai mufa'alatun hasyun salimah, tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni arud. Kolom ni arud. Kimin baladi mufa'alatun, tidak berlaku sebarang perubahan, namanya sahihun. Di sini tidak berubah juga, tapi nama salimah sebab ni hasywu. Di sini tidak berlaku perubahan. Di sini dipanggil sahihah sebab dia arud. Di belakang kita bamuwal mufa'alatun, tidak berlaku sebarang perubahan, hasywu salimah. Lihin kamidi mufa'alatun pun tidak berlaku sebarang perubahan. Di sini dipanggil sahih sebab darab. Jadi anak pelajar jangan kelirulah. Sekali salimah tidak berubah salimah pada hasywu. Kalau tidak berubah pada arud, tidak berubah pada darab, kita namakan sahih. Dekat arud sahihah muannas, dekat darab sahih jadikan dia muzakkar. Ni benda yang telah pun kita sebut berulang kali. Contoh yang kedua untuk bahar wafir majzu', arud sahihah dan darab yang kedua namanya maksubun. Apa dah maksub? Mematikan huruf yang kelima. Taskin khamis al-mutaharrik. Mutafa'ilun akan jadi mufa'alatun akan jadi mufa'altun. Contoh syair. U'atibuha mufa'alatun salimah wa amuruha. Maaf anak-anak pelajar, di sini saya tersilap sikit ni. Sepatut di sini ada alif satu lagi. Saya tidak ubah sini kan. Saya tidak ubah. Sepatut anak pelajar, kita abah arudiah di sini kena ada apa? Ada alif satu lagi. Kita kena tulis waw, hamzah, alif. Sini saya tidak terubah. Mohon maaf. Baiki sikit. Kan? Sini kena tulis waw, hamzah, kemudian alif satu lagi. Untuk kita bacakan wa'amuruha. Wa'amuruha tidak ada sebarang perubahan, maka dipanggil sahihatun sebab dia arud. Belah syatar asani fatur dibuni mufa'alatun salimah dan dekat darab wata'sini. Dengan wata'sini mufa'altun. Mufa'altun berlaku mati huruf kelima. Mati huruf kelima namanya maksubun. Baik, anak-anak pelajar, itu sahaja berkaitan dengan bahar wafir. Ianya ada dua. Yang pertama wafir tam, yang kedua wafir majzu'. Jadi cuba ingatlah, wafir tam, arudnya satu saja, nama dia sahih, nama dia maktufatun, dan darabnya juga ada satu, namanya maktufun. Sementara bahar wafil majzu', arudnya satu sahaja, nama dia sahihatun, dan darabnya ada dua, antaranya sahihun, yang kedua maksubun. Jadi cuba ingatlah, ingat dan cuba faham syair, cuba tulis macam yang saya buat ni. Boleh buat praktiklah supaya kita lebih menguasai apa yang dibicarakan dalam bahar wafir. Kemudian yang keseterusnya kita nak pergi kepada bahar yang keseterusnya, bahar hazaj. Dan untuk pengetahuan anak-anak pelajar, bahar hazaj ni ringkas sahaja. Ringkas sahaja. Katanya wa tatakarraru taf'ilatuhu fil baiti arba'a marratin faqat. Penggunaan untuk bahar hazaj, macam mana taf'ilah dia? Mafa'ilun. Apa yang ada dekat mafa'ilun di segi maqati' sautiyah, kita ada watat majmu', iaitu mafa', dan kita ada kita ada lun. Sabak khafif, lun sabak khafif. Kita ada dua sabak khafif, iaitu sababani khafifani. Dan penggunaannya dia kata hanya kita temui mafa'ilun berulang hanya 4 kali sahaja.
4 kali saja. Tidak diceritakan dia ni tam ke, tidak dicerita dia ni majzub. Cuma dia kata penggunaannya hanya berulang. Mafa'ilun hanya 4 kali saja. Iaitu wazannya mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Dan macam mana arud, macam mana darab? Katanya lahu arudun wahidatun. Arudnya ada satu sahaja, iaitu sahihun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Artinya di sini akan kekal dengan tulisan mafa'ilun. Walaha darbani. Tapi bagi dia, bagi sahih sini tak berubah. Dekat darab ada 2 darbani. Di sini kita akan temui 2 keadaan. Keadaan yang pertama, sahihun, tidak berubah sebagaimana arud. Dan keadaan yang kedua, mahzufun. Apa itu mahzuf? Okey, saya note dah sikit sini. Mahzufun ialah hazaf sabak khafif. Kalau mafa'ilun, mana sabak khafif? Sabak khafif yang terakhir ya anak-anak. Sabak khafif yang terakhir ialah lun. Maka mafa'ilun kita akan temui jadi mafa'i. Okey, ni untuk bahar hazaj. Dan sebagaimana kita belajar dekat bahar wafir, mafa'ilun, bila kita tengok dekat buku teks, ada gini. Ada benda seumpama ini. Ini antara benda yang mungkin menimpa pada mafa'ilun. Cuma di segi perubahan nak teka dekat arud darabnya, ada mahzufah saja. Tapi bila kita baca syair, mungkin mafa'ilun akan berubah. Jadi antara benda yang akan merubah mafa'ilun di segi zihaf ada 2. Yang pertama al-qabdu. Yang kedua al-kafu. Di segi illah ada saja. Iaitu al-hazfu. Hak ni pun samalah anak-anak pelajar. Bila kita membicarakan tentang bahar hazaj, ingat istilah ini mungkin ditanya. Mungkin ditanya walaupun dia tidak berlaku dekat arud, tidak berlaku dekat darab, dan bukan kesemuanya berlaku dekat arud, dekat darab, hanya sebahagian saja. Tapi benda-benda ni, istilah-istilah ni tidak mustahil ditanya pada bahar hazaj. Okey, kita tengok contoh ya. Contoh kita akan ada 2 lah. Sebab dia punya arud ada 2. Yang pertama arud sahihatun, darab sahih. Kita ambil satu contoh. Syair. Syairnya berbunyi Safahna'an. Okey, tengok baik-baik. Safahna'an. Mafa'ilun. Bani Zuhlin. Ni tengok kita baharudiahan. Bani Zuhlin. Mafa'ilun. Jadi sini tidak berlaku sebarang perubahan. Hasyu dipanggil salimah. Di sini tidak berlaku sebarang perubahan. Tapi dia arud, maka dipanggil sahihah. Tengok di syatar asani. Wa kulnal qaum. Wa kulnal qaum. Ni kita baharudiah ya anak-anak pelajar. Kita dah buang huruf yang tidak dibaca. Dan kita tambah huruf yang dibaca. Macam mana kita tambah? Tengok ni lah. Ni tanwin kan. Tanwin bila kita baca lin. Tambah je begini lah. Nun sakinah. Jadi wakulna kalau kita tengok dekat atas ada alif. Ada hamzah wasal. Sekarang kita buang. Sebab dia tidak dibaca. Wakulnal qaum. Mafa'ilun. Ni kolom hasywu tidak berlaku sebarang perubahan. Maka dipanggil salimah. Dan tengok yang terakhir, kit'ah yang terakhir, potongan terakhir, mula di mu. Mu'ikhwanu. Maaf, baris pas bawah pula ni. Sepatut baris atas kan? Ni baris atas. Mu'ikhwanu. Mafa'ilun. Kolom ini adalah kolom darab dan tidak berlaku sebarang perubahan. Maka darab ketika ini dipanggil sahih. Perhatikan ya, anak pelajar perhatikan. Kita boleh tanya, yang pertama saya nak cuba tanya kan, mana arud? Arudnya ialah Bani Zuhlin.
Apakah nau', apakah jenis dia? Bila kita tanya jenis, artinya dia tidak berubah, maka jenisnya ialah sahihatun. Mana darab? Darabnya ialah bermula di mu'ikhwanu. Mu'ikhwanu. Bila kita tengok simbol, bila kita masuk tafilah, dia berubah tak? Tak. Jadi, nau' dia, nau' darab, kita panggil sahihun. Ni saya dah sebut berulang kali. Kemudian yang terakhir, untuk bahar hadash, yang terakhir, iaitu aruk sahihatun, darab yang kedua nama dia mahzuf. Apa dia mahzuf? Hazaf sabak khafif. Okay? Hazaf sabak khafif. Apa taf'ilah hazash? Taf'ilah bahar hazash ialah mafa'ilun. Atau kalau mahzuf, lunnya tidak ada. Dia akan jadi mafa'i macam sini. Kita tengok syair. Syairnya berbunyi ghaza lun lay. Ghaza lun lay. Mafa'ilun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni kolom hasywu. Maka suasananya, halnya, keadaannya, nauknya kita panggil salimah. Kolom ni saliminhu. Saliminhu. Mafa'ilun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni adalah kolom aruk. Tidak berlaku sebarang perubahan. Dipanggil sahihatun. Kemudian kita pindah ke syatrusani. Siwal huzni. Nah, siwal huznit. Maka tu kepada hutta. Siwa. Siwa. Kita tidak baca siwa ni anak-anak. Kita tu baca lam kan. Tengok ni. Siwal huznit. Beberapa huruf telah digugurkan. Kenapa digugurkan? Sebab dalam kaedah kitabah arudiyah, huruf yang tidak dibaca kita gugurkan. Siwa huznit. Mafa'ilun. Tidak berlaku sebarang perubahan pada taf'ilah. Maka di sini kolom hasywu. Maka dipanggil salimah. Dan darab, mana darab? Darabnya ialah tawili. Tawili. Kenapa di sini ada ta? Kenapa di sini ada ta? Ke atas hanya ada satu aja. Cuba perhatikan, ke atas ada syaddah. Kan? Ada syaddah artinya ta ni sebenarnya dua huruf. Huruf ta pertama mati, huruf ta kedua berbaris tawi. Ni kaedah kitabah arudiyah. Jadi kita tengok tawili. Tawili simbolnya begini saja. Daripada mafa'ilun, lunnya telah digugurkan. Kita hanya ada mafa'i. Mafa'i berlaku satu benda yang dipanggil hazfu. Maka ketika ni darabnya ialah mahzufun. Itulah anak-anak pelajar untuk bahar hazaj. Okey, boleh terima. Kita teruskan lagi ya. Sikit lagi kita teruskan. Iaitu bahar yang keseterusnya. Masih lagi membicarakan bahar yang mempunyai satu tafilah. Dan bahar yang ketiga untuk sesi kali ini, saya ambil bahar yang bernama bahar rajas. Bahrul rajas. Yang pertama, apakah taf'ilah bahar rajas? Tengok baik-baik. Taf'ilah bahar rajas ialah mustaf'ilun. Dari manakah terbentuknya mustaf'ilun? Mustaf'ilun terbentuk daripada maqati' sautiyah sababani khafifani. Dua sabak khafif. Mana dua sabak khafif? Mus, satu lagi taf. Dan di hujungnya watat majmu'. Mana watat majmu'? Ilun. Jadi taf'ilah bahar rajas ialah mustaf'ilun, dan maqati' sautiyah yang terkandung di dalam mustaf'ilun ialah sababani khafifani wa watdun majmu'. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, yusta'malu bahrul rajzi taman wa majzu'an wa mashturan wa manhuka. Nampak ni beza sikit daripada bahar-bahar yang sebelum ini. Daripada bahar-bahar yang kita belajar sebelum ni, kita hanya temu tam majzu'. Tam majzu'. Tapi untuk bahar rajas, anak-anak pelajar, ianya di segi penggunaan dan untuk pengetahuan, dia antara bahar yang banyak digunakan dalam syair-syair. Dan banyak digunakan dalam syair. Jadi sebab itulah kita boleh temui dia dalam 4 keadaan, 4 suasana, 4 jenis untuk bahar rajas ni. Ada kala dipanggil tam, ada kala dipanggil majzu',
ada dia kala dipanggil masturan, ada kala dipanggil manhuk. Jadi yang membezakan tam, majzu, mastur, manhuk ialah wazannya. Wazan. Macam mana kalau tam? Tam dia ada 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu wazan untuk bahar rojas tam. Kalau mastur, mastur kita gugurkan satu taf'ilah di syatar yang pertama daripada bait tam, satu taf'ilah daripada syatar kedua bait tam, maka ditinggal berapa? Tinggal 4. Tinggal 4. Jadi rojas majzu wazannya ialah mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu bahar rojas majzu. Sementara bahagian yang ketiga, ar-rajzul mastur. Macam mana mastur? Mastur, cuba anak-anak pelajar tengok hak tam. Tam ada berapa? Ada 6. Datu mastur, mastur kita potong separuh daripada syatrus sani. Maka tinggal satu syatar sahaja. Okey? Tinggal satu syatar sahaja. Maksudnya ada 3 je. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kemudian mungkin anak-anak pelajar bertanya mana arub, mana darab. Bila gini, maka hak yang ketiga ni, dialah arub, dialah darab. Untuk bahar rojas mastur, hak yang ketiga ni, dialah arub, dialah darab. Kemudian bahagian bahar yang keempat namanya ar-rajzul manhuk. Bahar rojas manhuk. Dari mana datang bahar rojas manhuk? Anak-anak pelajar tengok kan? Tengok daripada atas. Daripada atas ni kita ada 1, 2, 3. Maksudnya kita ada, kalau kita nak tengok lah kan. Ni ada 2 ni, 1. 2 ni yang kedua. 2 ni yang ketiga. Maksudnya kalau penuh ni 100%, kita tolak 2/3. Buang 2/3. Buang 2 sini, buang 2 sini. Tinggal berapa? Tinggal 1/3 saja. Jadi bahar rojas manhuk ialah 1/3 daripada bahar rojas tam. Itu di segi ilmu lah. Cuma di segi peperiksaan, macam mana rojas tam? Rojas tam ada 2 je. Iaitu mustaf'ilun, mustaf'ilun. Selesai. Dah tu mana arub, mana darab? Arub dan darabnya adalah taf'ilah yang kedua. Taf'ilah yang kedua ni adalah arub dan darab. Okey? Dia beza dengan hak tam. Hak tam ni arub, ni darab. Yang majzu ni arub, ni darab. Yang manhuk di sini arub, di sini darab. Dia sama dengan mastur. Mastur ni arub, ni darab. Manhuk juga ni arub, ni darab. Baik. Mari kita tengok contoh satu persatu daripada bahagian-bahagian bahar rojas. Dan perkara yang keseterusnya, ni biasalah. Ni anak-anak pelajar tengok dekat mustaf'ilun ni, mustaf'ilun ada zihaf-zihaf tertentu. Ada khoban, ada toy, ada khoblu. Dan ada illah. Apa dia illah? Ada qat'u. Maksudnya mustaf'ilun akan berlaku perubahan. Inilah benda-benda yang akan mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah mustaf'ilun. Kalau khoban, mustaf'ilun jadi mutaf'il. Sebab khoban buang huruf yang khoban. Buang apa? Khoban buang huruf kedua. Jadi mutaf'ilun. Sinnya tidak ada. Kalau toy buang huruf keempat. Hadzaf rabi'. Jadi musta'ilun. Kalau khobal berlaku 2 benda. Berlaku khobnu buang huruf kedua. Berlaku toy buang huruf keempat. Mustaf'ilun tinggal muta'ilun. Kalau illah berlaku qat'u. Apa dia qat'u? Hadzaf akhir watat majmu' wa iskan maqablah. Buang nun dan matikan lam. Mustaf'ilun jadi mustaf'il. Okey, ni anak-anak pelajar boleh tengok dalam perbincangan kita yang lalu. Cuma saya nak ceritanya, bila soalan dikemukakan dekat bahar rojas, inilah istilah-istilah yang akan ditanya. Baik, kita pergi kepada contoh. Contoh satu persatu. Yang pertama bahar rojas at-tam. Bahar rojas tam wazan dia mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ada 6. Kita akan temui lahu arudun wahidatun, darabnya ada 1 saja, iaitu sahih. Maksudnya di sini
tidak berubah. Dan macam mana dengan darab? Katanya walaha darban, dia mempunyai dua darab. Yang pertama, sahih, tidak berubah juga di sini. Sama seperti dia punya arut. Tapi keadaan yang kedua maktu'. Kita akan temui di sini maktu'. Apa dah maktu'? Tengok sikit saya mak di sini anak-anak pelajar. Maktu' ialah kata dasarnya ialah al-qat'u. Macam mana proses dia? Hadfu akhiril watdil majmu' wa iskan ma qablah. Buang huruf terakhir daripada watat majmu'. Tengok mustafilun. Mana huruf terakhir? Nun. Apakah buang nun saja? Tidak. Katanya lagi wa iskan ma qablah. Dan matikan huruf sebelumnya. Huruf sebelum nun adalah lam. Tadi berbaris, kita matikan. Maka, sorot mustafilun dah berubah, bertukar menjadi mustafil. Jadi di sini kita akan temui sekali sahih, sekali maktu' mustafil. Mari kita tengok contoh. Yang pertama, arut sahihah, darab yang pertama sahih. Tengok syair anak pelajar. La khaira fi mustaf'ilun. Man kafa'an mustaf'ilun. Na syarrahu mustaf'ilun. Baik, ni kolom ni tidak berubah, haswu salimah. Kolom ni tidak berubah, haswu juga salimah. Kolom ni tidak berubah tapi arut, maka dinamakan sahihah. Kemudian syatrusani, inkanala mustaf'ilun. Yurjiliyawm mustaf'ilun, tidak berubah. Min khairuhu pun tidak berubah. Kolom ni tidak berubah, kolom haswu dipanggil salimah. Kolom ni juga haswu tidak berubah, dipanggil salimah. Kolom ni darab, tidak berubah, dipanggil sahih. Jadi arutnya sahihah, darabnya sahih. Ni untuk darab yang pertama. Kemudian kita lihat darab yang kedua. Katanya darab yang kedua adalah maktu'un. Apa dah maktu'? Maktu' ialah hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Mustaf'ilun akan berubah menjadi mustaf'il. Okay, contoh syair. Al-qalbu min mustaf'ilun salimah. Ha mustari mustaf'ilun, tidak berubah, salimah. Hun salimun mustaf'ilun, tidak berubah. Di sini panggil sahih sebab arut. Syatar sani wal qalbu min mustaf'ilun, tidak berubah, salimah. Ni jahidun tidak berubah, juga salimah. Dan darabnya ialah majhudu. Masalah baris sikit kan. Majhudu mustaf'il. Ni pun sama anak pelajar, mohon maaf. Beki sikit sini dah. Ni beki simbol ni. Sebenarnya 101010. Ni salah ni. Sebab dia punya taf'ilahnya ialah mustaf'il. Ni kalau simbol ni simbol sahih ni. Sebenarnya di sini bukan sahih. Maj 10. Hu 10. Du 10. Ni salah sini ni. Sebenarnya 10. Dia punya simbol. Sebab taf'ilahnya ialah mustaf'il. Dan proses ini, hadaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah dipanggil maktu'. Maka darab ketika ini dipanggil darab maktu'. Okey. Ni untuk rojas tam. Darab dia ada berapa? Ada 2. Arut dia ada berapa? Ada 1 saja. Baik, kita pergi kepada bahar rojas yang kedua, iaitu bahar rojas majzu'. Macam mana ada rojas majzu'? Daripada taf'ilahnya ada 6, sekarang hanya tinggal 4 saja. Mustaf'ilun. Dan macam mana penggunaan dia? Dia kata lahu arudun wahidah. Arutnya ada 1 aja, iaitu sahihah, di sini tidak berubah. Kekal dengan mustaf'ilun. Walaha darbun wahidun, dan dia mempunyai satu darab. Nama apa? Nama dia juga sahih. Nauk dia sahih. Maknanya di sini juga tidak berubah. Baik, kita tengok satu contoh daripada syair. Qad hajakal mustaf'ilun salimah. Tidak berlaku sebarang perubahan. Dekat haswu. Kita panggil salimah.
Bimanzilun mustafilun. Ni arut. Bimanzilun ni arut. Tidak berlaku sebarang perubahan. Mustafilun, maka dipanggil sahihah. Syatar sani, min ummi am. Min ummi am. Min ummi am, mustafilun, tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni hashwu, nama dia, kita panggil salimah. Kemudian darabnya ialah rin. Okey, rin. Waw ni hilang. Ni tengok sini, waw ni hilang. Kenapa waw ni hilang? Sebab ni bagi dua. Artinya bagi dua nun. Nun mati. Rin, mukfiru. Mustafilun, tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni darab, tidak berlaku sebarang perubahan. Maka darab dipanggil sahih. Jadi ni satu-satunya arut sahihah dan darab juga satu sahih untuk rajas majzu'. Kemudian kita pergi kepada rajas manhuk. Rajah manhuk. Okay? Jadi rajah manhuk, dia tinggal separuh daripada syatar untuk rajas tam. Tinggal 3. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Dan mustafilun yang belakang ni, okay? Mustafilun hak belakang ni, dialah haruk, dialah darab. Macam mana suasana dia? Dia kata, aruduhu hiya ad-darbu. Aruk itulah dia darab. Maksudnya di sini aruk, di sini darab. Dan kita akan temui macam mana? Sahihani. Kenapa ditulis sahihani? Oleh kerana di sini darab, di sini darab, maka dia dipanggil sahihani. Kedua-duanya sahih. Bukan dia ada dua ni. Satu je. Nah, aruknya sahih, darabnya sahih. Cuma aruk sahih, darab sahih berlaku di tempat yang sama, maka digambarkan dengan tulisan musanna sahihani. Contoh syair. Contoh syair. Satu je lah. Sebab tu tengok ni, kolom ni nak belajar. Kolom ni kan saya tulis arudun wa darbun. Maksudnya di sinilah aruk, di sinilah darab. Syairnya berbunyi asy-syi'ru sa'. Asy-syi'ru sa'. Bun wa tawi. Bun wa tawi. Musta'ilun. Asy-syi'ru sa'. Mustafilun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Okay? Tidak berlaku sebarang perubahan. Maka kolom ni adalah kolom hashwu, maka dipanggil salimah. Okey, tengok sini. Sini kolom ni juga dipanggil hashwu. Berlaku apa di sini? Bun wa tawi. Musta'ilun. Musta'ilun. Siapa yang hilang di sini? Yang hilang di sini ialah huruf fa. Fa adalah huruf keempat. Huruf keempat hilang, nama dia matwiyah. Jadi kolom ni adalah kolom hashwu, maka dipanggil matwiyah. Proses ini dipanggil matwiyah. Dan kita teruskan lagi. Lun sullamuh. Lun sullamuh. Lun sullamuh. Mustafilun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Dan dia adalah haruk. Dia adalah darab. Tidak berlaku perubahan. Maka aruk dan darab ni dua benda. Jadi kita tulis gini, gambaran dua lah. Sahihani. Maksudnya aruk sahih. Darab juga sahih. Ni untuk bahar rajas masytur. Kemudian yang terakhir anak-anak pelajar. Okay, yang terakhir iaitu bahar rajas manhuk, yang mana dia hanya guna dua taf'ilah sahaja. Kan? Sahih ada 6. Tam ada 6. Majzu' ada 4. Masytur ada 3. Manhuk, okey, sekarang manhuk hanya ada 2 je. Mustafilun. Mana darab? Ni darab. Mana aruk? Ni aruk. Maknanya aruk dan darab berlaku di tempat yang sama. Katanya aruduhu hiya darbu. Aruknya lah dikira darab. Artinya di sini aruk, di sini darab. Macam mana suasananya dalam penggunaan? Katanya sahihani. Kita tengok dekat syair, kedua-duanya sahih. Okey, jadi anak pelajar, saya ambil satu contoh. Contoh-contoh ni boleh tengok dekat buku teks. Kan? Antara syairnya ialah ya laitani, mustafilun. Simbolnya 10, 10110. Taf'ilahnya mustafilun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ini adalah kolom hashwu. Maka dipanggil salimah. Yang kedua, kolom ni adalah haruk. Dan dalam masa yang sama dia juga adalah darab. Macam mana dia? Fi hajaza.
mustaf'ilun, tidak berlaku sebarang perubahan. 10, 10, 110. Sesuai dengan taf'ilah mustaf'ilun, tidak berlaku sebarang perubahan, maka kita kata aruk dan darabnya sahihani. Aruk dan darabnya tidak berubah. Baik, itulah anak-anak pelajar yang sempat untuk sesi ini. Saya membicarakan 3 bahar daripada jenis-jenis bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Daripada awal tadi kita belajar, yang pertama bahar apa dah tadi? Bahar wafir. Apa dia taf'ilah dia? Mufa'alatun. Yang kedua bahar apa kita belajar? Iaitu bahar hadaj. Macam mana taf'ilah dia? Mafa'ilun. Dan yang tiga bahar rajas. Macam mana taf'ilah dia? Mustaf'ilun. Dan ingatlah pembahagian bahar wafir macam mana, bahar hazaj macam mana, dan bahar rajasnya macam mana. Jadi untuk sesi ni setakat tu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya, terutamanya dalam bab menulis ada baris salah tadi, ada simbol yang salah tadi. Mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab.